أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, pada para penonton, para jemaah sekalian, khususnya jemaah Masjid Ma'ruf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat sekali lagi bersama-sama pada kali ini kuliah kita secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati segala ilmu yang kita pelajari insya-Allah. Dan tajuk kita iaitu buku yang kita bincangkan di sini iaitu Amalan Dijamin ke Syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana minggu sebelum ini kita telah membicarakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi galakan maknanya jangan memandang ringan setiap amalan kebaikan walaupun kecil, walaupun dengan senyuman, walaupun dengan nasihat 2-3 perkataan saja. Kadang-kala pahalanya nanti di hari akhirat cukup besar sekali, yang mana kita pun tidak terbayang. Jadi insya-Allah antara contoh-contoh amalan-amalan ringan yang kadang-kadang kita ni buat tak buat, dan benda simple sangat yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu menjawab seruan azan pun tuan-tuan. Menjawab seruan azan pun Rasulullah jamin masuk syurga, ya Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita teruskan pengajian kita, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan ahli syurga, amin, dan menjadikan kita sihat wal afiat selamat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik para penonton sekalian, ini satu lagi hadis sahih yang mana memberikan kita khabar gembira amalan-amalan yang Rasulullah jamin masuk syurga. Ada di antaranya pun ada yang susah juga, ada yang terlalu mudah. Antaranya yang kita akan bincangkan muka surat 167, iaitu melaungkan azan serta menjawab seruan azan dengan penuh keyakinan. Rasulullah kata ahli syurga. Ya Allah, ini saya bacakan di sini. Amalan mengazankan salat janganlah dipandang ringan. Kerana perhatikan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam di bawah ini, iaitu ketika para sahabat sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tampillah Bilal radhiyallahu anhu untuk azan. Selesai Bilal melaungkan azan, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala mithla hadha yaqinan dakhala al-jannah." Bermaksud sesiapa yang berkata dengan kalimat-kalimat ini dengan penuh yakin, dia hanya pasti masuk syurga, ya Allah. Ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ketika Sayyidina Bilal melaungkan azan, habis saja kita menjawab, maka Rasulullah kata siapa yang sebut, sama ada yang baca laungkan azan, memanglah dia baca gitu. Kita yang menjawab pun, sesiapa yang membacanya dengan keyakinan membenarkan apa yang kita baca tu, menjawab surat azan atau baca azan, dakhalal jannah, jamin masuk syurga, ya Allah. Di minggu lepas saya dah terangkan macam mana kadang-kadang dengan benda-benda yang kecil, benda-benda yang simple ni, ya Allah, mudahnya masuk syurga. Macam minggu lepas saya cerita ada orang yang nasihatkan seorang teman, orang daripada negara Salih, negara Sweden, dia sebut read Quran, baca Quran. Nasihat very simple, akhirnya orang tu masuk Islam. Jadi begitulah para jemaah. Jadi kita menjawab seruan azan. Cuma itulah kita ni kadang-kadang, kalau orang yang baca azan, dia baca azan, kita pula yang mendengar, ini masalah kita. Kadang-kadang kita dengar tak dengar, acuh tak acuh, kadang-kadang dengar pun tak mau dengar. Jadi sedangkan ini azan, Rasulullah jamin siapa yang menjawab, siapa yang baca azan ini dengan penuh keimanan, keyakinan,
dijamin masuk syurga. Satu lagi hadis yang cukup menarik, muka surat 168. Perhatikan hadis yang berikut ini bagi menguatkan hadis yang telah kita baca tadi tentang jaminan ke syurga daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Perhatikan tuan-tuan, jika seorang muazzin mengucapkan Allahu Akbar, hendaklah kamu yang mendengarkannya menjawab dengan Allahu Akbar 2 kali. Bila mana Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkan pula seperti itu. Begitu juga dengan ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ia membaca hayya 'alas salah, maka jawablah dengan la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga apabila membaca hayya 'alal falah. Ketika muazzin membaca Allahu Akbar 2 kali, jawablah pula dengan seperti itu. Lalu saat membaca la ilaha illallah, ucapkanlah seperti itu pula. Sekarang tuan-tuan dengarkan ni, Nabi yang sebut ni, barang siapa mengucapkannya dengan keikhlasan hati, nescaya ia akan masuk syurga. Masya Allah, riwayat Imam Muslim dan lain-lain, hadis sahih para jemaah. Ini azan. Ini azan, ya Allah. Macam mana mula-mula disuruh kita baca azan ni? Bermula apabila difardukan untuk umat Islam sembahyang, dan nak panggil masjid dah dibina ni. Kemudian macam mana nak panggil orang datang sembahyang? Jadi masing-masing berfikir. Ada sahabat kata, tak apalah kita ikut macam orang-orang Nasrani, ketang. Jadi ada tak setuju pasal ini, dah sama dah dengan mereka yang ada panggil pekik-pekik macam-macam lah. Akhirnya satu malam tu ada seorang sahabat Nabi SAW bermimpi. Mimpi diajarkan dengan bacaan tadi, Allahu Akbar sampai habis. Jadi disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi akhirnya Rasulullah kata, bagus ini untuk dijadikan azan untuk mengajak orang datang sembahyang. Jadi begitulah bermulanya disyariatkan, dilakukan azan untuk memanggil orang datang sembahyang. Jadi yang menariknya di sini para penonton sekalian, siapa yang baca azan ataupun menjawab seruan azan dengan keyakinan, siapa yang tak yakin? Semua orang yakin. Orang Islam yang baca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yakin semua. Jadi Rasulullah jamin masuk syurga, ya Allah. Jadi inilah bagaimana menunjukkan hebatnya azan itu dan menjawab seruan azan. Jadi itu para penonton sekalian, jadi ambillah peluang. Kalau dengar azan tu, cubalah jawab, cubalah perhatikan maknanya, lafaznya, yakinkan apa yang kita sebutkan. Ini semua pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling saya nak tekankan lagi di sini para penonton sekalian, iaitu selain daripada balasan syurga, ada ganjaran lain lagi. Ini yang kadang-kadang kita tak perasan. Di mana ada sahabat bertanya, ini tentang pahala, saya nak terangkan pahala besar lagi ni. Selain daripada pahala, ada ganjaran-ganjaran lain lagi. Mudah-mudahan diangkat lagi darjat kita dalam syurga. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, innal muazzinin yufadilunana. Maknanya orang-orang yang melakukan azan ni telah mendahului kami dengan pahala. Sebab dia baca azan, kita tak baca azan, dia dapat pahala lebih, kita kurang. Jadi Rasulullah kata, kamu jawab aja lah. Apa yang muazzin, apa yang Bilal azan tu, kamu jawab apa yang dia baca. Jadi sebab itu kita kalau dengar azan, kita jawab apa yang muazzin baca. Mereka itulah hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Jadi itu yang kita punya apa? Kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang menariknya Rasulullah kata, kelebihan orang yang baca azan, orang yang menjawab azan, maknanya nanti kalau di masjid, nanti kan orang datang masjid nak sembahyang berjamaah. Ini semua orang yang datang masjid nak berjamaah di masjid ni, semua pahala jemaah tu Bilal pun dapat, yang baca azan pun dapat, dan orang yang menjawab seruan azan pun dapat pahala. Bayangkan, yang ada
Ulama-ulama kita tu cuba tafsirkan. Bayangkan kalaulah selepas dengar azan tu, jawab surat azan, yang datang masjid katakanlah 50 orang berjamaah. Jadi 50 orang yang sembahyang pahala berjamaah tu, kita pun dapat pasal kita jawab surat azan. Bayangkan kalau yang datang 100 orang, 200 orang, maknanya 200 orang jemaah yang sembahyang berjamaah, semua pahala dia. Kita pun dapat pasal apa? Kita jawab surat azan. Bilal pun dapat juga. Ini baru sembahyang biasa, berjamaah biasa. Bayangkan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, mana kalau datang sembahyang Jumaat? Kat Singapura di masjid-masjid, 10 orang, 20 orang, 50 orang, selalu yang datang ni 1,000, 2,000 orang. Ada masjid sampai 5,000 orang datang berjamaah. Jadi kalaulah dapat menjawab seruan azan hari Jumaat di masjid, maknanya 3,000 jemaah, 3,000 bukan 300, 3,000 jemaah orang yang sembahyang Jumaat di masjid, 3,000 pahala semua jemaah kita pun dapat tu. Seolah orang lain sembahyang Jumaat dapat pahala Jumaat satu, kita dapat 3,000 pahala Jumaat, 3,000 Jumaat, Masya Allah. Jadi sebab itu orang-orang soleh ni kalau dengar azan, mereka akan menyendiri, tak campur orang, dia nak jawab seruan azan, terutama masjid lah. Habis radio macam mana? Radio pun kita jawab, tak apa, walaupun dia pakai apa ni, tape, dia recording. Sebab berapa ramai orang yang menunaikan sembahyang di rumah, makcik-makcik kat rumah tu, mereka sembahyang kerana dengarkan azan. Dia dengar azan saja kat radio, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun sembahyang zuhur, sembahyang asar. Jadi kita pun jawab seruan azan. Maknanya orang yang melakukan sembahyang lepas azan tu, mereka melakukan sembahyang, kita pun dapat pahala juga masa kita menjawab seruan azan. Tapi jangan pula tuan-tuan dan puan, para jemaah, jangan pula kita jawab seruan azan tapi tak sembahyang. Apa ni jawab datang masjid, jawab azan lepas mandi? Bukan itu, maknanya dah jawab seruan azan tu sembahyang lah, bukan datang. Rajin pergi masjid bang. Pergi masjid sejak ni tak jawab seruan azan. Zuhur datang jawab, sembahyang Jumaat jawab seruan azan, lepas tu balik. Ini tak betul lah caranya, mana kena sembahyang habis sana. Jadi itulah saya nak balik semula tadi, amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah SAW. Ada di antara amalan-amalan yang simple-simple yang biasa kita buat tiap-tiap hari tapi kita tak perasan. Itulah jaminan syurga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saya teruskan bacaan di sini muka surat 169. Hebat sekali pemberian daripada Allah Ta'ala kepada hambanya yang melaungkan azan serta menjawab seruan azan ini, iaitu jaminan ke syurga jika ucapannya adalah ikhlas dan penuh keyakinan. Ini menunjukkan bahawa kalau seseorang itu berada di rumah, di pejabat atau di mana sahaja, maka jika sekiranya ingin mendirikan solat sama ada sendirian atau berjamaah, eloklah dilaungkan bacaan azan dahulu agar mendapat kelebihan yang cukup besar ini. Jika tidak sempat, bacalah qamat atau iqamah, iaitu bacaan Bilal apabila imam sudah mula ingin mendirikan solat. Para jemaah, kalau kita nak sembahyang di rumah ke mana-mana, sembahyang seorang pun tak apa, baca laungkan azan, tapi tak payahlah pakai speaker kat rumah. Azan sekadar yang didengari oleh orang kat rumah. Tapi kalau tak sempat, baca qamat bolehlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatus salah, qad qamatus salah. Itu pun insya-Allah termasuk. Mudah-mudahan. Tapi kalau lebih bagus tu baca azan. Dan satu lagi bagus di azan pun, dia halau benda-benda makhluk halus. Rumah-rumah kita ni banyak benda-benda macam ini, kita tak nampak, dia nampak kita. Inna yarawna wa qabilahum min haitsu la tarawnahu, ayat Quran. Mereka ni nampak kita tak nampak mereka. Orang kata tak aci lah, macam mana pula makhluk-makhluk nampak kita tak nampak mereka? Tak apa, sabar dulu, sabar para jemaah. Sebab nanti dia dalam syurga di hari akhirat, kita pula nampak mereka tak nampak mereka. Ni
Mungkin Allah tanya, apa hikmahnya makhluk ni diciptakan halus, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Adalah benda-benda yang kalau kita nak tahu benda dalam dunia ni, banyak benda kita pun tak faham. Nanti kita dah masuk syurga, kita dah hari akhirat, nanti kita boleh faham banyak benda yang kita tak faham kat dunia. Jadi azan ni para penonton sekalian, dia memang halau benda-benda makhluk-makhluk halus ni daripada rumah. Dan satu lagi dia beri berkat lah bagi rumah kita, berkat. Ini yang kita nak. Berkat ni maknanya apa? Ni pun banyak orang tanya. Berkat ni maknanya ialah curahan kebaikan, bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah apa ni, benda yang baik lah untuk kita. Jadi itulah para jemaah, baca azan di rumah. Dan satu lagi bagusnya setelah azan, ini pun digalakkan, Rasulullah galakkan, lepas baca azan, baca apa tuan-tuan? Lepas azan baca doa wasilah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ni Nabi yang ajar ni. Ya Allah, dengan doa apa azan ni yang sempurna dan sebagainya, angkatkanlah apa baginda sallallahu alaihi wasallam makam yang terpuji. Dan Nabi beri jaminan siapa yang baca doa wasilah ni, doa untuk menjadikan Rasulullah mendapat pangkat yang mulia di hari akhirat, Nabi jamin Rasulullah akan beri syafaat kepada yang bacanya. Rasulullah akan beri syafaat. Ini tempat dalam keadaan pada masyarakat yang menakutkan, Rasulullah akan memberi syafaat kepada kita. Jadi baca azan, baca doa wasilah. Wasilah ni supaya kita berdoa semoga Allah Ta'ala mendapat makam yang terpuji. Ada orang tanya juga, kenapa kita nak doakan Rasulullah mendapat makam yang terpuji? Doakanlah untuk diri kita. Ni yang ada katakan, kan lepas azan, Nabi kata antara azan pertama dengan qamat ni doanya makbul. Kenapa kita tak doa untuk diri kita, doa untuk Rasul? Iyalah, ya Allah, ini kan kita patut cintakan Rasulullah, lebihkan Rasulullah daripada diri kita sendiri. Kemudian tuan-tuan, kita doakan untuk Rasulullah dapat tempat yang paling istimewa di hari akhirat. Tujuan dia, itu tempat yang Nabi dapat, tujuan untuk memberi syafaat kepada kita. Bukan makna orang kata nak apa pentingkan diri sendiri. Bukan Nabi nak pentingkan diri sendiri. Itu tempat, tujuannya untuk umat dia, memberi syafaat kepada umat dia. Itu tempat saja yang boleh dapat berikan kelebihan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi itu Rasulullah minta benda semua untuk kebaikan umatnya. Baik para penonton sekalian, para jemaah, dari itulah berkenaan menjawab seruan azan dan meraungkan azan, pahalanya jaminan syurga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah menarik tentang azan, macam-macam kisah saya dengar ni. Ada satu lagi saya dengar, ada orang rumah terbakar, dia baca, dia laungkan azan. Rumah terbakar, dia laungkan azan. Allah Alam, cerita saya dengar. Jadi api tu mula macam reda sikit, kurang so. Itu jam bomba belum datang lagi. Dia macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, api terbakar. Jadi apabila bomba datang, dia baru reda lah. Jadi ini pun ada ulama mengatakan bahawa kalau rumah terbakar dilakukan azan, sebab ini membantu insya-Allah supaya api dia akan reda sementara tunggu bomba datang. Dan satu lagi saya nak terangkan di sini ialah satu kisah yang cukup menarik, di mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menasihati kepada Abdullah bin Abdul Rahman. Ini seorang tabi'in ini, Abu Sa'id Al-Khudri. Dilihat Abdul Rahman ini, Abdullah Abdul Rahman, dia mengembala kambing di kawasan-kawasan Badiah, tempat orang-orang Badui, kampung-kampung. Inilah orang-orang gunung-gunung. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu nasihatkan kepada dia, Abdullah ni, wahai Abdullah, kalau kamu ni nak mendirikan sembahyang kawasan-kawasan Badiah di padang pasir, kampung-kampung, menjaga kambing ni, kamu sebelum sembahyang, kamu laungkan azan. Kamu laungkan azan. Apa pasal pula? Kelebihan tadilah. Satu lagi kelebihan apa pula? Iaitu tidak ada siapa pun yang mendengar, daripada makhluk jin ke siapa-siapa ke makhluk-makhluk Allah Ta'ala di bumi, yang mendengar azan kamu, melainkan semuanya akan menjadi saksi kepada kamu di hari akhirat. Mana kalau kita azan ni, walaupun dekat kawasan gunung, dekat padang pasir, kat hutan contohnya, hutan tak ada orang, kita baca azan,
itu semua makhluk sekeliling yang dengar tu, pokok, kayu, batu, gunung, air, dia akan menjadi saksi kepada kita di hari akhirat. Masya Allah, ni besarnya kelebihan di mana orang yang baca azan bukan saja dijamin ke syurga. Kemudian tadilah kelebihan-kelebihan lain, makhluk halus pun takut dari cabut dari ya, Melayu cakap. Kemudian antaranya ialah semua menjadi saksi kepada kita di hari akhirat. Ini bayangkan, satu lagi saya bayangkan kalau menjawab seruan azan tadi, orang yang datang ke masjid, semua orang-orang tu kita dapat pahala. Bayangkan kalau di Masjidil Haram. Masjidil Haram, tuan-tuan, para jemaah sekalian. Kalau yang datang Masjid Haram bukan 50 orang. Kalau yang datang Masjid Haram 50 orang, itu tank COVID. Tank COVID ni kan kena sekat yang datang. Itulah tentera yang datang. Sekarang tapi kalau nanti dah tak ada COVID lagi ni, yang datang berpuluh ribu, beratus ribu. Kalau sembahyang Jumaat, saya pernah dengar orang kata sembahyang Jumaat di Masjidil Haram kurang-kurang 1 juta. 1 juta orang, ya Allah. Habis kalau azan berkumandang sembahyang Jumaat, kita jawab seruan azan. Nasib baik azan Jumaat ni 2 kali. Terlepas kali ada 2 azan Jumaat. Kita jawab seruan azan sembahyang Jumaat tu. Ya Allah, 1 juta punya jemaah tu, kita pun dapat pahala. Masjidil Haram. Jadi itulah para jemaah, ini hebatnya azan, melakukan azan, menjawab seruan azan. Kemuliaan Allah berikan kepada kita umat Rasulullah. Sebabnya khusus untuk umat Rasulullah SAW azan itu sendiri. Jadi itulah para jemaah sekalian, ambil beratlah berkenaan azan. Dan kalau anak kita ni pun, kalau nak sembahyang dengan anak-anak kita berjamaah, ajar anak kita, ni sembahyang berjamaah ni, kau bacalah ni azan sekejap, mak suka nak dengar suara kau tu sedap, puji sikit. Dalam budak tu suara tak sedap, tak apalah, berdala je lah supaya nak kasi dia semangat kan. Jadi si man dia, okey mak, okey, kalau suara sedap mak belanja nanti, belanja teh tarik ke apa, gasak lah mainan. Dia pun azan, sekali betul sedap pula anak ni baca azan. Jadi mudah-mudahan dari masjid-masjid dia boleh jadi tukang azan. Dan kelebihan hari akhirat pula ada sebut orang yang azan ni, dia punya tengkuknya panjang, lehernya panjang. Ada orang tanya, kalau dah leher panjang seram, apa yang bagus? Sekarang ni kita nampak seram, tapi hari akhirat berduyun-duyun manusia berbilion ni, belum lagi jin, belum lagi malaikat, belum lagi. Jadi maksud yang tinggi mungkin nak terangkan, inilah umat Rasulullah SAW, orang-orang yang baca azan di dunia. Jadi dia nampak tinggi sikit daripada orang-orang lain. Jadi orang tahu kalau hari akhirat tuan-tuan akan nampak, kenapa orang ni kepalanya lebih tinggi daripada yang lain? Jadi ini orang-orang yang baca azan. Habis kita yang jawab pun mudah-mudahan sama juga. Jadi ini sebagai nak kasih tahu kepada masyarakat ketika itu di padang mahsyar, ini orang-orang yang kelebihan macam ini. Ada orang jangan terperanjat, nanti di hari akhirat ada orang pakai ihram. Orang pakai ihram nak pergi haji, pergi umrah macam tak ada pakai ihram lagi. Pasal apa? Dia meninggal dalam ihram. Maksudnya ada yang berdarah-darah tapi bau dia wangi sekali. Pasal pula orang ni berdarah-darah badan, dia mati syahid, berjuang fisabilillah. Yang ada meninggal mabuk, mabuk ke akhirat pun mabuk lah. Pasal mabuk, pasal dia meninggal minum arak, na'udzubillah. Jadi ini para jemaah rahimakumullah, berkenaan azan, tajuk kita pada hari ini. Pertama, kelebihan, kemuliaan, fadilat yang besar untuk orang yang melakukan azan dan menjawab seruan azan. Banyak kelebihan saya dah sebut tadi. Antaranya, kalau dia yakin, dia masuk syurga. Dan yang kedua, ambil beratlah tentang azan, ajar anak-anak kita. Bahkan kita juga, kalau boleh di rumah, lakukan azan. Tapi janganlah pakai speaker, pakai loudspeaker pula. Cukuplah dengar kat rumah saja. Dan seterusnya, insya-Allah. Antara azan dan qamat itu, kalau di masjid itu waktu-waktu mustajab doa. Rasulullah sebut ni, antara azan dan qamat itu bagus kita berdoa mustajab. Cuma didahulukan Rasulullah dulu. Kita baca doa wasilah tadi, Allahumma rabb hadza tidaqatit tamah hingga akhir. Baik, jadi itulah saya dapat sampaikan. Amalan dijamin ke syurga oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya melakukan azan dan menjawab seruan azan dengan penuh keyakinan maknanya, insya-Allah. Kita akhiri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca qul huwallahu ahad 3 kali. Satu kali 1/3 Al-Quran, 3 kali seperti seluruh Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.